Apa hal? Apa harganya orang tu? Takut jadi itu pula malas kamu. Okey, apa yang anda mengaku, apa yang dia tahu apa yang dia Tak, okey, sekejap. Bukan masa jumpa di mahkamah, masa di mahkamah. because so many tajuddin. Ramai tajuddin. Saya ada bimbing. Bring it to Terengganu there and appeal lah. Nama saya Muhammad Sapang bin Mamat atau Nordin dari kampung Mecang. Saya nak cerita tentang keadaan di Balai Polis masa saya menyerahkan diri di Balai Polis Dawangi. Mula-mula siasatan polis memang bagus lah. Baik tanya pertanyaan dia. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 6 petang lah. Saya duduk tangan saya 3 hari, ada seorang polis bagi tahu saya, cakap dengan saya, suruh saya mengaku lah yang saya ni terlibat dalam kes tu. Tapi saya tak terlibat dalam tu. Dia pun bilang dia duduk rayu saya ni kalau mengaku ringan gini, kalau tak mengaku berat. Lain kali saya tak mengaku juga. Lepas tu dia bagi tahu kalau masuk lokap kena pukul pula dia orang lokap lagi. Dia kata baik mengaku. Jadi saya pun tak mau mengaku kat mana-mana pun. Lepas tu dia pun ambil saya gari balik di tiang. Lepas dia gari di tiang tu saya tertidur situ sebentar di tiang. Ada anggota polis lain ambil saya pergi ke penjara lah, tempat kurungan lah. Sampai di sana saya diserahkan pada warden, polis yang tugas itu lah. Dia ambil saya, saya pergi ke sana dia kata. Jadi saya pergi lah. Ingat ke dia suruh masuk kat yang tak ada tahanan dah dalam tu. Apa dia tarik dabah baju saya, dia petani masuk bilik lah. Lepas tu dia terajang punggung saya masuk dalam bilik. Jadi masa tu saya rebah lah. Dia pun pukul meja. Oh kau lah bersih kau something bersih okey, kau boleh kenal aku ni. Okey, aku nak siasat kau. Betul tak mu buat ni? Betul tak mu buat ni? Saya kata saya tak mengaku, bukan saya. Lepas tu dia suruh saya duduk atas kursi. Dia pun belang dia katuk tak meja, dia tonyoh batang parit tu dekat dada ni. Kau mengaku, baik kau mengaku. Bukan saya. Dia pun pukul, saya tak mengaku juga. Dia pun pukul dengan batang parit dekat kepala. Lepas tu dia tanya lagi, dia pukul pula yang kali kedua dekat bahu. Lepas tu tak lama kemudian dia keluar. Ada polis lain pula masuk, cakap dengan saya gini, tanya saya betul tak saya gini berapa hari. Saya tak mengaku, saya bukan saya. Dia kata gambar tu sama, tapi bukan saya kata walaupun gambar tu sama bukan saya kata. Lepas tu dia pun keluar lah daripada tu. Ambil saya bagi nak masuk dalam lokap lah, nak tahan lah dalam lokap. Pas saya pakai baju semua, dia panggil saya pergi kat tahanan lama lah. Jadi dia tunjuk, dia kata ni lah hero bersih ni, something bersih dia tu. Okay, jadi teman-teman ada polis tu yang pukul saya tu. Dia tanya, nak tengok gambar dia, nak tengok video dia. Ni tak video dia. Tu dia tu yang tengah pukul kereta tu. Jadi saya tahanan sebut tanya saya, betul kamu dia kamu Saya tak, saya kata bukan saya. Dia pun tutup video klik tu. Dia pun pergi sana jalan pada ujung lokap. Ada lorong lokap tu lorong. Saya macam kena tagging dengan di tahanan okay. Dia suruh saya duduk sela, duduk congok, buat tangan gini. Duduk gini. Belang-belang dia tanya saya, kau asal orang mana gini. Dia pun tanya, apa buat polis ni? Dia tapau muka saya sebanyak 4 kali. Saya tak melawan. Saya senyap je. Saya biar yang dia tapau. Lepas ada tu dia tak apa-apa, saya tengok tapau. Polis tu panggil saya, "Oi, sini," kata. Saya pun bangun pergi ada tu, dia pun hantar saya ke lokap. Okay. Lepas ada tu, sampai kat tu lah cerita dia. Okay, dia hantar saya di lokap. Kat mahkamah ada 2 orang polis. Dia panggil saya lah, nak jumpa, nak ambil statement. Okay, jadi dia kata saya bagi tip yang mengenai bersih hari tu di Balai Dawangi semalam. Dia kata semua tu bohong dia. Macam ke dia. Saya kata
Dia kata sebab baru ni aku tahu dah info dia kata ada pak kawan saya kena tangkap 2 orang dia kata. Yang tu bagi tahu dia kata. Saya memang saya ada mengaku dapat sebab saya takut takut jadi benda pula takut ada pukul boleh kan. Saya tak boleh apa jadi gitu. Jadi saya jadi takut kena pahit ni kena bahan ni dak lokak. Jadi saya jadi takut bila duduk dengan tahanan-tahanan lain jadi takut takut kena pukul macam semalam pula. Bila panggil nama je saya tu dah bawa takut ni. Jadi panik dengan pada panik jadi saya boleh mengaku. Padahal saya doubt tapi di mahkamah saya tak mengaku. Saya kata saya tak terlibat dengan 2 pertuduhan. Saya tak terlibat lagi. Saya tak mengaku lah. Okey, itu aja. Ada tanda tangan paper, ada tanda tangan apa-apa? Ada lah tanda tangan tapi saya tak baca pula sebab cerita tu. Saya tanda je lah. Dah situ tanda tangan saya tanda je lah. Itulah. Okay. Ada sebarang paksaan tak? Paksaan ada paksaan sebelum masuk lokak tu ada paksaan. Dia kata baik mengaku lah dia kata. Kalau mu tak mengaku, tahanan dalam akan hukum mu. Tapi memang tahanan dalam banduan ada pukul lah. Memang ada pukul lepas pada tu. Kita ingat kan dia report je kena bila saya dibawa saya turun pergi ke lokak, nak pergi ke lokak belakang belah Dawangi ada pukul lah. Yang banduan lah, bukan Yang banduan. So, maksudnya kamu, yang tapor tu lah. maksudnya kamu dipukul oleh polis dan banduan juga dua-dua? Okey, dua-dua lah. Mula-mula dipukul polis tu, lepas ada pukul polis tu baru dia pukul banduan pula. Saya rasa sangat kecewa apa yang berlaku kepada Safwan. Dia sudah serahkan diri kepada polis dan sudah cukup bagi cooperation kepada polis. Dan soalannya ialah mengapa mereka masih memukul dia. Dan memukul dia dengan secara teruk dengan menggunakan satu pipe plastik. Selepas itu mereka memaksa Safwan menandatangan satu statement yang dia sendiri tidak menulis dan dia pun tak tahu apa yang ada dalam kenyataan itu. So saya rasa kalau ini boleh berlaku kepada Safwan keganasan macam ini boleh berlaku kepada Safwan, saya rasa takutlah kerana IGP baru hari ini dalam satu media kata masih ada 100 orang yang belum serahkan mereka kepada polis, dan kalau esok mereka tidak serahkan mereka kepada polis, polis akan memburu mereka. Dan maknanya saya khawatir apa yang berlaku kepada Safwan akan berlaku kepada 100 orang ini. Dan saya buat appeal kepada semua orang yang ditangkap oleh polis dalam 1-2 hari ini yang akan datang, jangan pergi ke balai polis sendiri temam dengan seorang peguam atau relatif, dan juga melaporkan kepada Bersih 2.0. Hari ini kita telah mendapat satu aduan dari Muhammad Safwan bin Mamat, peserta bersih yang telah menyerahkan diri kepada polis kemarin pada waktu pagi, di mana keterangan dia telah diambil dan tidak berakhir di situ. Apabila keterangan dia diambil, dia hantar di lock up dan dia telah diseksa. Polis telah menggunakan pelbagai cara dengan memukul dan menggunakan getah pipe dan juga pipe besi untuk Muhammad Safwan memberikan pengakuan bahawa dia melakukan jenayah yang kononnya dituduh terhadap Muhammad Safwan. Jadi kita lihat bahawa kes ini adalah sangat membimbangkan kerana polis telah menggunakan cara-cara yang salah dari segi undang-undang, memukul untuk mendapatkan keterangan, kenyataan ataupun pengakuan, walaupun sebenarnya polis telah pun ambil kenyataan daripada beliau dan sepatutnya beliau dilepaskan dan didakwa di mahkamah jika tercukup bukti-bukti. Tapi ini menunjukkan bahawa polis bertindak secara ganas,
tidak mengikut lintas undang-undang dengan memaksa, dengan menggunakan pelbagai cara yang salah, dengan memukul, menyeksa untuk mendapatkan pengakuan. Jadi kita risau dengan orang-orang lain yang dikatakan berada di dalam senarai polis yang akan dicari oleh pihak polis untuk kononnya membantu siasatan. Kalau untuk membantu siasatan, kenapa polis harus bertindak secara ganas, ya, dengan memaksa peserta-peserta bersih ini untuk membuat pengakuan yang tidak benar. Dan kita akan ambil tindakan terhadap kes ini kerana ini adalah terlalu serius, dan kita akan tengok bagaimana kita boleh menghentikan kelakuan polis yang tidak ganas dalam menjalankan penyiasatan terhadap peserta-peserta bersih. Apakah hak orang yang menyerah diri kepada polis sebenarnya? Orang yang menyerah diri kepada polis adalah telah bekerjasama dengan polis, dan polis patutnya menggunakan prosedur yang telah ditetapkan di bawah undang-undang dengan mengambil keterangan, dan jika cukup bukti bahawa orang tersebut perlu didakwa di mahkamah, jadi bawa dia ke mahkamah untuk dibicarakan, untuk didakwa dan dibicarakan. Setakat itu sahaja kuasa polis yang boleh digunakan terhadap orang-orang yang didakwa ini. Tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk memukul, untuk melayan peserta-peserta bersih, siapa sahaja yang ditahan ataupun yang ditangkap oleh pihak polis, dilayan seperti binatang, tidak berperi kemanusiaan, dipukul, didera dan diseksa, kerana ini adalah menyalahi undang-undang. Dan pihak polis perlu bertanggungjawab, dan mereka telah melakukan satu perbuatan jenayah dengan melakukan penyeksaan terhadap mereka yang telah ditangkap oleh pihak polis. Dan kalau polis memaksa juga untuk sign pengakuan yang mungkin contohnya macam Muhammad Safwan, dia telah dipaksa untuk buat pengakuan, dan kita boleh menyatakan bahawa pengakuan itu adalah pengakuan yang diperoleh secara salah. Dan jika peserta-peserta bersih yang lain jika ditangkap dan dipaksa untuk membuat pengakuan, kalau di sign tu boleh ditulis di bawah protes. So kena nyatakan di dalam bertulis bahawa secara protes saya sign keterangan ini, kerana kita telah dipaksa dan tak ada jalan keluar kan, kerana tiada peguam, kerana diletakkan di dalam tekanan yang tinggi. Jadi boleh sign di bawah protes, dan kita akan cabar kenyataan yang diberikan ini di mahkamah. Okay, thank you. Okay.